Ada tanda? Oh, mah. Bawa bil taman tu. Pasal lama. Menangis kerana takut lama. Oh, betul ya, saya tanda tu. Betul. Baca situ lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberikan kesempatan dan peluang kepada kita pada malam yang bahagia ini untuk kita sama-sama bertemu dan bersemuka dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan temuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tersambung bacaan kita dalam kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat iman, yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Hujjatul Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahmatullahi alaih. Kita sambung bacaan kita, menangis kerana takut kepada Allah. Menangis kerana takut kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dikatakan hiba ialah khusyuk di dalam hati dan sentiasa menangis lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah suatu sifat yang mulia dan usaha yang terpuji. Dengan sifat itu pula Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan para nabinya alaihi salam serta hamba-hambanya yang berilmu pengetahuan. Disebut kepada kita bahawa hiba itu ialah khusyuk di dalam hati. Hiba ialah khusyuk di dalam hati dan sentiasa menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini adalah sebahagian daripada sifat orang-orang yang telah mendapat halawatul iman, iaitu orang yang telah mencapai kemanisan iman. Sampai satu ketika seorang itu akan menjadi perasaannya hibah, iaitu hatinya khusyuk terhadap apa yang dia laksanakan kerana Allah Subhanahu wa taala, sehingga kan mampu menitiskan air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tahap orang-orang yang beriman, semana yang kita sebutkan tadi sudah mencapai halawah, iaitu kemanisan, halawatul iman, kemanisan iman itu sendiri. Setelah mana dia telah memujuk anggotanya, fikirannya, hatinya untuk tunduk dan patuh menjadi abdi Allah Subhanahu wa taala, maka dia mampu untuk melahirkan perasaan hibah, sehingga kan membawa kepada menangis, iaitu menitiskan air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut kepada kita bahawa ini adalah suatu sifat yang terpuji, satu sifat yang mulia, satu usaha yang terpuji, dan suatu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba itu dengan tahap ibadahnya, dengan tahap ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Idza tutla 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiyya." Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat, yakni keterangan-keterangan Tuhan yang Maha Pemurah, mereka lalu tunduk bersujud dan menangis. Ini ialah sifat dan tanda orang yang beriman, iaitu dibacakan, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat, yakni keterangan-keterangan daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata bila dia dengar bacaan Al-Quran, bukan semata-mata dia baca Al-Quran dia tadabbur, bahkan keterangan-keterangan mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka ini tunduk sujud lalu menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat yang mulia, satu anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita bila sampai ke tahap ini. Hari ini kita kena ajar diri kita supaya kita jadi orang yang sentiasa tadabbur apa yang ada di sekeliling kita. Tak nanti kita baca Quran baru kita nak tadabbur. Tak nanti kita duduk dalam kuliah pengajian dan seumpamanya, duduk di tikar sejadah kita baru kita nak maknanya menghayati atau ingat kepada Allah. Bahkan di mana-mana saja, bila-bila masa saja, walau keadaan bagaimana keadaan kita sekalipun, bila mana kita ingat kepada Allah, maka kita adalah orang yang sentiasa berpaut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sifat orang yang beriman itu ialah mereka tunduk dan sujud serta menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita balik, kita tengok cermin, tengok diri kita.
pun sudah cukup. Maksudnya untuk nak terbitkan rasa kebesaran Allah Subhanahu wa taala ni, tak nanti kita kata baca Quran dulu, tak nanti kita duduk atas tikar sejadah dulu. Tak, cukup kita tengok pada diri kita sendiri, itu dah tanda, nampak dah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Tengok di sekeliling kita, tengok alam ini. Kita langut ke atas tengok langit, kita tunduk ke bawah tengok bumi. Tengok langit dan bumi, tengok siang dan malam, tengok peredaran-peredarannya. Semuanya ini menandakan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kita baca tafsir surah An-Nazi'at. Allah Ta'ala mulakan permulaan surah An-Nazi'at itu dengan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran dan kekuasaan Allah. Kita akan baca, kita akan jumpa kalimah An-Nazi'at. Surah An-Nazi'at itu. Tuan-tuan tengok juzuk 30 lepas Amma Yatasaalun ke bawah tu, yang keduanya ialah An-Nazi'at. Kan? Tuan-tuan tengok An-Nazi'at. Tuan-tuan tengok kalimah An-Nashitat. Tuan-tuan tengok kalimah As-Sabihat. Tuan-tuan akan jumpa perkataan selepas tu As-Sabiqat. Apa benda An-Nazi'at? Apa benda An-Nashitat? Apa yang dikatakan As-Sabihat itu? Apa yang disebutkan oleh Allah sebagai As-Sabiqat? Ini ialah tanda kebesaran Allah. Bintang-bintang yang Allah Ta'ala cipta, bintang-bintang besar. Disebut di dalam tafsir menyatakan bahawa As-Sabiqat itu ialah bintang sayyarah, bintang-bintang yang boleh berubah. Antaranya matahari. Matahari berubah. Bila matahari berubah, berlakunya siang dan juga malam. Bila matahari berubah, akan berlakunya perubahan-perubahan musim. Kita ada musim panas, kita ada musim apa? Musim sejuk. Musim durian tolak tepi dululah. Ia pun kena juga dengan peredaran matahari itu. Kita macam-macam musim ada. Musim durian ada. Musim menuai ada. Macam-macam musim lah kita ni. Tapi nak cerita khusus peredaran bintang sayyarat ini, melibatkan matahari ini, ada musim panas, ada musim sejuk, ada musim luruh, ada musim bunga. Kalau kita di sini ada kemarau lah, lepas tu dia ada hujan lah. Ni semua ialah peredaran-peredaran sabiqat, iaitu bintang-bintang sayyarah, bintang yang boleh bergerak, yang berubah. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nazi'at ni pada permulaannya ialah tentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita baca, kita tadabbur ayat ini, surah ini pada permulaannya, ini ialah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah Allah Ta'ala yang menciptakan bintang Nazi'at, bintang Nashitat, bintang Sabihat, bintang Sabiqat. Ni semua bintang-bintang yang raksasa, yang besar-besar saiznya. Bahkan bumi ni sebahagian daripada bintang yang Allah Ta'ala ciptakan, yang kita hari ni sebut planet.
Kalau Allah Subhanahu wa taala boleh cipta semua hak besar-besar ni, apatah lagi isi di dalamnya, termasuklah kita. Termasuklah kita. Bila kita ingat kita tu duduk di dalam satu makhluk yang makhluk tu Allah Ta'ala cipta, maka kita ni di sisi Allah tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Bumi ni Allah Ta'ala buat, kita ni duduk dalam bumi tu. Dan kita ni bukan seorang-seorang kita je duduk, bukan kita saja yang nama kata bangsa manusia saja duduk, tak, tapi macam-macam bangsa lain duduk. Ada jin, ada tumbuh-tumbuhan, ada hewan, ada serangga, ada macam-macam lagi benda hidup. Bukan kita saja. Maknanya kita ni sikit sangat. Yang kata orang ni pun bukan seorang dua, bukan sejuta dua. Tak tahu nak kira. Hak mati-mati, hak lahir-lahir. Hari ni kita dengar isu terbaru, pengeboman. Kena bom ke apa tu? Di Lebanon. Habis. Berapa orang mati? Ramai yang mati. Hak cedera tak tahu nak kira. Itu baru sekelompok kecil. Kecil. Hak yang mati-mati, hak yang hidup, hak yang dilahirkan. Hak dah sedia ada, hak sedia ada. Yang kata manusia saja. Binatang pula. Serangga pula. Maknanya bila kita tadabbur kebesaran Allah Subhanahu wa taala, akan menyucuk jiwa kita, hati kita, perasaan kita. Maka bagi mereka yang sudah mencapai halawatul iman, kemanisan iman, maka terbit air mata dia keluar. Terbit air mata dia. Ya Allah, mana tempat aku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat Allah Ta'ala ni peduli ke dekat kita? Dah orang dengan menyombongnya dengan Allah Ta'ala, dengan lawan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala peduli ke kita? Disebut dalam Al-Quran bagaimana umat-umat yang terdahulu telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara mereka ini tidak tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Rasul yang Allah Taala utuskan kepada mereka. Ni kita cerita dah dalam tafsir surah Al-Baqarah. Semalam kita baca tafsir surah Al-Baqarah. Bagaimana satu kaum orang-orang Yahudi yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa Sabtu. Hari lain boleh buat apa saja, melainkan hari Sabtu ialah hari ibadah kepada Allah. Mereka pun pakat setuju semua, hari Sabtu ialah hari ibadah. Jangan dia buat apa. Mereka ni nelayan, tangkap ikan. Allah Ta'ala perintahkan hari Sabtu ialah hari ibadah kepada mereka. Semua setuju. Semua setuju. Hari Sabtu ibadah. Tinggal pukat, tinggal jala, tinggal pancing, tinggal semua alatan-alatan untuk tangkap ikan, semua tinggal. Sebab hari Sabtu ialah dah janji dengan Rasul bahawa hari Sabtu ialah hari ibadah kepada Allah. Bila mana mereka sedang beribadah di tempat mereka, Allah Ta'ala datang ujian kepada mereka. Nak tengok? Ni kita baca tafsir semalam.
peristiwa hari Sabtu. Allah Ta'ala uji mereka sedang mereka khusyuk beribadah. Allah Ta'ala datangkan ikan banyak pula hari Sabtu tu. Ikannya naik sungguh sampai hanyur bau ikan ni. Hanyur ni sampai tempat ibadah bau ikan ni. Ikan tu duduk berkelahi dalam air ni. Dengar berkocak air ni, tak tenang beribadah tau. Sopa kita lah ni belum musim bola lagi. Mai bola dia suruh tangguh kuliah. Ustaz ringkaskan. Seronok gitu. Tarikan Allah Ta'ala uji. Allah Ta'ala cerita dah, sebut dalam Quran peristiwa hari Sabtu. Bunyi gelocok ikan ni tak tenang beribadah. Bila keadaan begitu, mereka tak senang duduk, bangkit cari jala, cari pukat, cari sampan, kira nak tangkap ikan. Dewa kata hari Sabtu ni memang ujian sungguh lah. Orang nak ibadah ni main ikan pula. Allah uji. Sebahagian mereka tewas dengan ujian itu. Allah Ta'ala menyatakan mereka yang tewas dengan ujian itu, yang tinggalkan tempat ibadah, ingkar dengan perintah Rasul, hari Sabtu ialah hari ibadah, mereka ingkar, mereka pergi juga tangkap ikan. Allah Ta'ala menyatakan kunu kiradatan khasiin, menjadilah kamu semua kera-kera yang sangat hina. Itu dia. Allah Ta'ala kata apa? Kunu qiradatan khasiin. Tuan-tuan buka tafsir. Jadilah kamu semua yang engkar perintah Allah Ta'ala, yang engkar perintah Rasul, yang menyatakan hari Sabtu tu ialah hari ibadah, kamu pergi juga berikan. Kunu qiradatan khasiin. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Ambil habis. Ni Allah Ta'ala cakap. Allah Ta'ala sebut. Dan tafsir Maraghi sebut, nyatakan bahawa ada dua pandangan ulama. Sungguhkah jadi kera? Sebahagian ulama menyatakan bahawa ya, jadi kera sungguh. Ambil. Tukar terus jadi kera. Mula orang, lepas tu kena sumpah jadi kera terus. Kat sini ada kera tak? Kat tempat kami banyak kera. Dah sebati mangli dengan kera. Merunggah cukup kuat. Melompat tu dia punya, dia lah. Lompat terkenyal-kenyal seronok tentu kehala. Kera, bangsa kera. Lompat supaya kera. Kera. Ulama kata hak pertama sekali, betul ke jadi kera? Ya, jadi kera sungguh. Langgar perintah Allah, langgar perintah Rasul, pergi berikan, jadi kera. Ini sebelum pada zaman Nabi SAW. Dia jadi terus. Sebahagian ulama kata mereka tak jadi kera, tapi hati mereka jadi kera. Sifat mereka tu seperti sifat kera. Apa sifat kera ni? Seronok tentu kehala. Apa sifat kera ni? Khianat tak berkesudahan. Kera. Gara-gara apa? Lawan perintah Allah. Allah Ta'ala sambung ayat tu, faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Semua hak jadi ni ialah pengajaran, adalah sebagai pencegahan kepada orang ketika tersebut. Allah Ta'ala nak bertunjuk, kamu lawan perintah Allah, ini akibat dia. Wa ma khalfaha, dan juga
menjadi pencegahan kepada orang yang terkemudian. Siapa? Kita. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan menjadi pengajaran besar buat orang-orang yang bertakwa. Bila pengajaran buat orang-orang yang bertakwa ni sampai tahap kita menangis kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat tadi, umat dulu lawan perintah Allah, lawan perintah Rasul, on the dot kena bala. Kita ni lawan perintah Allah, engkar perintah Allah, lawan syariat Islam, tak ada kenapa setakat ni. Menitiskan air mata. Ini tanda orang yang dapat halawatul iman. Ya Allah, dulu tak sembahyang. Ya Allah, dulu duk tinggal puasa. Ya Allah, dulu tak tutup aurat. Hari ini kita dah kembali ke pangkal jalan. Ya Allah, ampunlah dosa saya. Ya Allah, siapalah aku di kalangan semua hamba-hamba-Mu, ya Allah. Kita bermonolog, kita beristighatsah, memohon, bersangatan memohon keampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas ketika itu kita akan hibah menitiskan air mata. Menitiskan air mata ni disebut oleh ulama tasawuf semana kita sebutkan tadi, ialah satu usaha yang terpuji, satu sifat yang mulia untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Bagi nak jentik hati kita, maka kita kena buat macam tu. Firman Allah, wa yakhruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Mereka lalu tunduk dengan dahi-dahi mereka sambil menangis, dan keadaan itu akan menambahkan mereka itu khusyuk. Ni benda ni kena latih. Ada orang menangis tak pada perkara hak tak patut nangis. Tengok drama, tengok Hindustan, tersentuh hati. Alah, kecil sangat. Tengok cerita teriak, tengok tu teriak. Tak kena. Benda-benda hak tak bawa kepada ma'ruf, pada kebaikan untuk diri kita, tak ada. Hak ni menangis kerana nak menambahkan khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkategorikan orang yang sentiasa hibah ini dalam bilangan 7 orang yang akan dilindungi Allah pada hari kiamat, di mana tiada lindungan yang lain kecuali lindungan Allah Azza wa Jalla saja. Rajulan dzakarallaha khalian fafadat ainahu, iaitu seorang yang sentiasa menyebut-nyebut nama Allah dalam masa lapang, lalu kedua kelopak matanya menggenangi air mata. Masya Allah. Hak ni lah kita nak pujuk hati kita. Orang ni, kita semua ni ada ego. Kita ni semua ada ego. Ada kita punya tu. Ada kita punya. Hak orang lain tak boleh nak lentang, tak boleh. Tu kita. Tu ego kita. Tapi jangan sampai kita ego dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, disebut dan riwayat menyatakan bahawa ada alur hitam di pipinya, tanda kerap menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar, orang yang bengis, sejarahnya bengis di zaman jahiliyah, menjadi orang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala bila dah jadi orang yang beriman. Sayyidina Umar pernah menangis hebat, pernah menangis kuat.
Sehingga ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Umar, kenapa kamu bersangatan menangis ni? Kenapa? Dia kata, wahai Rasulullah, saya bimbang, takut-takut nanti saya mati tak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Wahai Umar, kamu syurga, wahai Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamin Umar itu syurga. Tapi Umar ni menangis kerana takut mati tak boleh mengucap. Wahai Umar ni dijanjikan Nabi masuk syurga. Dah Umar kita lah ni macam mana? Kita lah ni macam mana? Macam confirm ya. Tak ada apa-apa. Tak pernah teriak. Tak pernah menangis kerana Allah. Tak pernah bimbang. Macam manalah akhir hayat kita. Kita kan tahu. Akhir hayat kita mana tahu? Seorang pun tak tahu. Tuan-tuan nak tengok dalam video YouTube tu. Hak yang mati, hak mengejut-mengejut ni. Daripada duk rakam satu tu. Bukan duk rakam, terakam. Dengan CCTV nya. Tengah pengacara tu duk tengah duk interview orang, puk jatuh, mati. Tak ada apa-apa. Tengah duk bagi ceramah, puk mati, mata kata, puk mati. Ada orang tahu kita ni mati bila? Kita sanggup bayar kalau orang tahu kita mati bila? Sanggup bayar. Beritahu rahsia tu. Tapi seorang pun tak tahu. Kalau orang bagi tahu pun tu dia pembohong besar. Tak boleh. Kita tak tahu. Bila kita tak tahu bila mati kita ni, bila kita tak tahu, maka kita kena buat persediaan. Persediaan tu ni sampai tahap kita menangis kerana Allah. Disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah illa ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. Setiap mata akan menangis di hari kiamat. Semua orang akan merasai perkara ni nanti. Bila dikumpulkan di mahsyar Allah Subhanahu wa taala, semua pakat takut belaka. Semua berdiri dalam keadaan takut. Takut gementar. Takutlah hari tu akan dihitung segala amalan. Hak Islam, cara orang Islam, hak orang kafir lagilah gundah gulana, tak tahu kehala ketika tersebut. Semua mata, kullu ainin bakiyatun yaumal qiyamah, pada hari kiamat berlakunya di pada mahsyar itu, semua mata akan menangis. Illa ainun bakat min khasyatillah, melainkan mata yang telah menangis kerana takut kepada Allah. Yang ni yang kita nak. Hak ni yang kita nak sama-sama belajar. Macam mana nak pupuk hati kita. Tambah orang lelaki bukan mudah nak jatuh ditis air mata. Depa kata air mata orang lelaki ni bagaikan emas. Aduh. Maknanya susah lah nak perah air mata ni, bukan mudah lah. Kena gaya baru dia boleh keluar. Yang murah air mata ni orang perempuan. Tengok kucing duk jilat anak dia pun dia teriak dah. Tak ada apa-apa. Tengok kucing, Allah kesiannya. Bagus lah. Halus hati orang perempuan ni. Tapi hak kejam jahanam pun ada juga. Tuan-tuan tengok hak kes. Apa nama, hak bunuh binatang, bunuh kucing. Sebahagiannya orang perempuan hak bunuh tu. Bukan bunuh terus dak, seksa dulu. Potong ekor. Kawan tu bergeduk-geduk. Dia curah minyak petrol, lepas tu dia sambung dengan api. Oh, seronok kucing tu, seronok. Oh. Tengok dalam video hak depa duk cari tu kan. Nak tunjuk tu. Orang perempuan lah buat juga. Ni pun hak tak guna jugalah. Tapi hak orang kata orang lelaki ni susah nak titiskan air mata ni, susah. Tapi siapa boleh buat? Menitiskan air mata kerana takut kepada Allah.
dia ni orang yang selamat di hari akhirat Allah Subhanahu taala. Disebut dalam riwayat yang lain menyebut ainani la tamassuhuman nar, ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah atau kama qala. Nabi menyatakan bahawa dua jenis mata yang takkan disentuh oleh api neraka Allah. Siapa golongan tersebut? Yang pertama disebut oleh Nabi, ainun bakat min khasyatillah, mata yang sentiasa menangis kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata kategori mata yang kedua, wa ainun batat tahrusu fi sabilillah, juga mata yang celik berjaga malam kerana berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ni terhindar daripada kehinaan di mahsyar Allah taala dan dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkannya daripada masuk neraka. Tapi perkara ini memerlukan kepada latihan jiwa kita, latihan hati kita, latihan iman kita kepada Allah. Maka akan lahirlah sifat-sifat semana yang disebutkan tadi. Yakni mereka itu berjihad kerana meninggikan kalimah Allah. Yang kata mereka ni celik berjaga malam fi sabilillah ni ialah mereka yang meninggikan kalimah Allah, yang berjuang untuk mendaulatkan syariat Allah. Mereka berjaga malam, sanggup bertungkuh lumut, habis tenaga, habis waktu rehat semata-mata nak meninggikan syariat Allah Ta'ala, nak mendaulatkan syariat Allah Ta'ala. Mereka termasuk di kalangan mereka yang terselamat daripada azab api neraka Allah. Begitu. Sebenarnya orang yang menangis semata-mata kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu amat jarang terlihat dalam kalangan manusia. Ini disebut oleh tuan guru kita ni. Dia kata jarang sungguhlah. Boleh bilanglah hak yang kata menangis kerana Allah Taala ni, boleh bilanglah. Kau dalam 100 orang tu berapa orang saja hak betul-betul nangis kerana Allah Taala ni, boleh kira lah. Maknanya sikit sangat. Sehingga darjatnya menjadi amat tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan hak sikit ni lah mahal harganya di sisi Allah. Begitu. Padahal terdapat banyak orang yang menangis pada setiap hari, tapi barangkali pada perkara-perkara yang lain daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yalijun nar man baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar'i wa hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Seseorang yang menangis kerana takut kepada Allah tidak akan masuk dalam neraka sehingga susu dapat kembali ke dalam tetek ataupun unta dapat masuk ke dalam lubang jarumnya. Maknanya apa? Mustahil lah mereka tu akan masuk dalam neraka. Ni anugerah yang Allah Ta'ala bagi, tapi itulah golongan tu sikit sangat, sehingga Nabi sebut hatta ya'udal labanu fid dar'i, sehinggalah nak kata mustahilnya mereka ni masuk dalam neraka. Golongan hak menangis kerana Allah Ta'ala ni, mustahilnya mereka ni masuk dalam neraka sehingga susu dapat kembali ke dalam lapuknya, maknanya dalam sarung susu tu. Boleh ke dah masuk nak keluar, dah keluar masuk balik susu? Tak ada dah, tak boleh. Wa hatta yalijal jamalu fi sammil khiyam, ini perumpamaan lagi disebut oleh Nabi, iaitu seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Boleh ya? Tak, maknanya benda tu mustahil daripada akal. Maknanya begitulah keadaannya anugerah yang Allah Ta'ala bagi kepada orang yang menangis kerana Allah Ta'ala ni, mereka ni mustahil masuk neraka Allah. Ini tawaran yang besar, tawaran yang besar, bukan mudah-mudah. Hak ni perlukan kepada latihan. Pada riwayat yang lain,
tidak akan masuk neraka siapa yang keluar dari matanya seperti kepala lalat lantaran takut kepada Allah, yakni terlalu banyak menangis. Masya-Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyamakan antara air mata yang mengalir lantaran takut kepada Allah dengan darah yang tumpah kerana berjihad fi sabilillah. Sama. Sebab itu Nabi SAW bila sampai di pertengahan jalan nak pergi perang, sebahagian daripada mereka yang tak boleh pergi perang ni, mereka terpaksa duduk di Madinah kerana tak boleh join pasukan perang Nabi SAW kerana keuzuran mereka, kerana ada masalah, kerana mereka ni cedera parah hari tu tak baik-baik lagi, mereka telah cacat. Sebahagian anggota mereka sebahagiannya dah tua, tapi nak join tu tak boleh. Nabi kata dalam pertengahan jalan, ketika mana nak pergi perang tu, di pertengahan jalan Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabat dan kaum muslimin yang pergi berperang sekali dengan Nabi, yang tak uzur ni, Nabi kata mereka yang di Madinah tu yang tak dapat bersama dengan kita, markah mereka, pahala mereka sama macam kita duk begini. Begitu. Yang tak pergi tu duk buat apa? Duk saja ke? Tak. Mereka bermunajat kepada Allah. Ya Allah, berilah kemenangan kepada pasukan Nabi. Allah Ta'ala makbulkan doa-doa mereka ini. Sebab itu Nabi kata apa? Wahai sekalian sahabat, sekalian muslimin, mereka hak yang tinggal di Madinah, hak yang tak boleh bersama dengan kita pergi perang ni, jangan kata kita saja pergi perang, kita saja dapat pahala. Tak. Hak mereka yang tak pergi, tak berpeluang untuk nak masuk peperangan ini pun sama dapat pahala macam kita. Maka demikianlah mafhum yang disebut oleh Nabi SAW, kerana rintihan mereka, air tangisan mereka itu adalah sebagai tanda makbul doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, sekiranya pada suatu umat ada seseorang yang menangis kerananya, nescaya Allah akan merahmati umat itu disebabkan tangisan orang tadi. Gitu. Sebab itulah kita perlu rasa beruntung. Kita ada orang-orang yang saleh di sekeliling kita. Hormatilah dia. Kita ada tuan-tuan guru, para alim ulama di sekeliling kita, di sisi kita, di zaman kita ini. Barangkali banyaknya maksiat yang dibuat oleh manusia pada hari ini, barangkali tertangguhnya bala daripada Allah adalah disebabkan kerana doa-doa orang-orang yang saleh ini. Begitu. Sebab itu santunilah orang-orang yang saleh ini, orang-orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis disebut, Nabi menyatakan bahawa la tasubbu ashabi, jangan kamu cerca sahabat-sahabatku. Ini Nabi sebut, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, atau kama qala. Nabi kata jangan sesekali kamu mencerca sahabat-sahabatku, kerana kalau sekiranya di antara kamu ada yang kaya yang menginfakkan emas setinggi gunung Uhud, kayanya dia ni, emas ni dia infak kepada agama Allah Ta'ala setinggi gunung Uhud pun, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka tak sama dengan secupak yang diberikan oleh sahabatku. Bahkan setengah daripadanya pun tak mampu nak tandingi sahabat-sahabatku. Maknanya apa? Bukan kecil anak sahabat-sahabat ni. Maka ulama menyatakan bahawa jangan kata sahabat, telahlah sahabat itu mereka yang hampir dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ni orang-orang yang saleh. Para ulama, mereka yang menjaga agama, min awliyaillah as-salihin, mereka yang menjaga agama di atas muka bumi ni. Maka merekalah yang bertanggungjawab
untuk menjadikan kita ni orang yang faham agama, maka kita kena hormati mereka. Kita kena berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati mereka. Kerana barangkali ujian yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita barangkali tertangguh disebabkan doa mereka-mereka ini. Begitu. Sebab itu kita dianjurkan dalam Islam hormat semua orang, sayang semua orang. Jangan ikut perangai kita semua, ikut perangai kita, ikut bengkin kita, tak jadi cerita. Kita bawa kereta orang potong pun kita marah dah kita slow, maki dah, tu dia dah. Ada yang perangai, kita perangai. Tak kata orang lain cakap ni pun suruh patulah. Sama, kita tak ada sifat rahmat, maka kita kena ajar hati kita dan diri kita. Kini nyatalah bahawasanya tangisan itu ada banyak ragamnya, akan tetapi hanya tangisan kerana takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang jarang-jarang dilakukan oleh manusia. Oleh itu hendaklah anda tangisi diri anda kerana takut kepada Allah. Andainya tidak boleh menangis juga, maka cobakanlah diri anda menangis. Mana buat-buat menangis. Kalau tak boleh menangis sungguh, buat-buat menangis. Macam mana tu, macam berlakonnya. Berlakon menangis kerana Allah Ta'ala, tak apa. Kita nak pujuk hati kita. Hati kita ni kan teruk, berkarat. Nak teriak kerana Allah Ta'ala bukan mudah. Tak. Susah. Angkat tangan, ya Allah, ampunlah dosa saya, ya Allah, ya Allah. Buat-buat. Buat-buat tu dapat pahala. Kerana nak pujuk hati kita. Benda lain kita boleh berlakon, takkanlah kita nak Allah Ta'ala tengok kita, nak Allah Ta'ala beri perhatian kepada kita, takkan kita tak boleh nak buat macam tu. Tetapi awas, dia kata, jangan sampai anda campur adukkan amalan anda dengan riak dan pura-pura pula. Jangan pula campur. Maknanya kita tahu, kita buat tu macam mana, kita tahu sebab nak pujuk hati kita, itu tak apa. Ataupun dengan menunjuk-nunjuk dan bermegah-megah di hadapan orang ramai, agar anda tiada jatuh hina dalam pandangan Tuhan seru sekalian alam. Maknanya dekat sini cara nak ajar diri kita tu, janganlah sampai kepada maknanya kita ni sampai tahap bermegah-megah pula, menunjuk-nunjuk pula, menjadi riak lah pula. Tu dah tak sampai maksud balik. Kita nak pujuk hati kita, nak suruh Allah Ta'ala pandang kita. Cuma kaedah itu jangan sampai hati kita terpesong. Sebab ialah bila mana kita nak buat satu benda hak baik ni, maka akan datanglah tentera-tentera syaitan, tentera-tentera dajjal yang akan datang hurung kita, bagi hati kita terpesong. Mudah-mudahan sikit sebanyak bacaan kita ada manfaatnya. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa taala a'la wa a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik wa ala da'watika wa ala nusrati syari'atika ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم ببركة القرآن العظيم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.